Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirwazi bin Azhan dari DLM 4B. Tujuan saya membuat rakaman ni untuk membuat cara-cara litar pneumatik yang sekuennya adalah A+, B+, B-, A-. So seperti kita tengok, sekuen ni mempunyai dua silinder, iaitu silinder A dan silinder B. Okey, setiap silinder ni mempunyai dua sensor, iaitu sensor ketika keadaan retract dan ketika keadaan forward. Dan kita boleh letak sebagai A1 dan A2. Okey, maafkan saya lah kalau tulisan ni agak tidak cantik. Dan sama juga dengan B. B1, B2. Okey, seperti yang kita lihat ni adalah sekuennya. Dan kita pergi kepada cara membuat step motion diagram. Step motion diagram kita perlukan buat kotak macam ni. Dan dekat dua bahagian atas ni adalah bahagian silinder A. Dan dekat bahagian bawah ni adalah bahagian silinder B. Okey, dan silinder A dan silinder B juga ada retract dan forwardnya adalah, iaitu kita boleh letak sebagai plus, minus, iaitu plus tu ketika forward, minus tu retract. So kita tengok sekuennya adalah A+. Sebelum A+ ni adalah silinder A ni forward, kita perlukan sesuatu untuk menekannya, iaitu kita perlukan dekat sini adalah push button. Sebab kita ambil kawasan yang asal A ni tengah retract. So apabila kita tekan push button, silinder A akan forward. Dan apabila silinder A forward, silinder B keadaan stay. Dan apabila keadaan silinder B pula forward, silinder A juga akan stay. Dan sekuen ketiga ni adalah B+. So kita tengok kat sini B+ dan B-, dia melibatkan pergerakan dalam silinder yang sama. So kita tak nak benda tu berlaku dengan cepat, kita boleh letak timer. So maksudnya B+ forward, dalam beberapa second baru B+ retract. So dekat kawasan ni kita boleh letak dia sebagai kita letak sensor timer kat sini. Dan dalam masa sama juga silinder A pun masih stay lagi. Okey, dalam keadaan ni selepas timer ni, silinder B akan retract, silinder A ni stay lagi. Okey, selepas silinder B retract, silinder A pula akan retract, silinder B ni akan stay. So kita pergi kepada sensor dia, proses sensor dia berjalan macam mana. So apabila push button ditekan, silinder A ni akan forward, dan silinder A forward, dia akan menyentuh bahagian sensor A2. So sensor A2 dan sensor A2, dan sensor A2 ni memberi isyarat kepada silinder B untuk silinder B forward, dan silinder B forward dia akan menyentuh sensor B2. B2. Dan kita letak lepas B2, kita letak delay timer untuk kita hold sekejap apabila proses dia B1. Dan apabila selepas timer, proses B1 ni proses B retract ni dia akan menyentuh bahagian B1 retract
dia akan menyentuh bahagian B1. Dan B1 ni memberi isyarat kepada silinder A untuk silinder A ni retract. Dan apabila silinder A retract, silinder A1 akan dia akan detect. Apabila silinder A ni retract, dia akan menyentuh silinder A1. So perkara ini berulang. Dengan PB. Berulang dengan PB. Kini benda ni berulang apabila kita tekan push button. Dan satu lagi, saya ingin tunjuk contoh cara step motion juga, tapi untuk litar pneumatik. Benda ni lebih senang lah. So sekejap dia akan buat A plus B plus B minus. Okay. A minus. Okay. Seperti kita tengok tadi, untuk kita menggerakkan silinder A, untuk kita forwardkan silinder A, kita perlukan PB, push button. Apabila kita tekan push button, dia akan memberi isyarat kepada silinder A untuk silinder A forward. Dan apabila silinder A forward, dia akan menyentuh dekat sensor A2. Okay. Selepas dia menyentuh sensor A2, dia memberi isyarat kepada silinder B untuk silinder B forward. Dan apabila silinder B ni forward, dia akan menyentuh sensor B2. Dan apabila dia menyentuh sensor B2, dia akan memberi isyarat kepada silinder B juga untuk retract. Dan apabila silinder B retract, dia akan menyentuh sensor B1. Dia akan menyentuh sensor B1. Dan sensor B1 memberi isyarat kepada silinder A untuk silinder A ni retract. Apabila silinder A ni retract, dia akan menyentuh sensor A1. Proses ini berulang untuk PB. Proses ini berulang. Dan untuk step motion diagram untuk litar pneumatik ni, kita bahagikan kepada dua. Di sini kawasan forward, di sini adalah kawasan retract. Dan di kawasan forward kita boleh letak relay K1, iaitu grup 1 lah. K1. Dan dekat kawasan retract kita boleh letak relay K2. So proses ini untuk memudahkan kita membuat litar dekat fluid sim nanti, kita boleh bahagikan grup 1 dan grup 2. Okey, kita pergi kepada litar. Okey, kita pergi kepada cara membuat litar elektropneumatik. Sebelum tu, seperti yang kita lihat di sini adalah saya buat untuk senang kita rujuk nanti ni, iaitu step motion diagram. So first kali untuk litar pneumatik, kita perlukan double acting cylinder. So kita perlukan dua double acting cylinder untuk A dan B. Okey. Dan kita juga perlukan dua directional control valve. Kita menggunakan 522 port position. Okey.
Lepas tu kita perlukan supply dia, iaitu kita menggunakan compressor. Okey. Kita menggunakan compressor. Dan sebelum tu kita mestilah labelkan dulu. Kat sini kita labelkan ni adalah litar A dan actuating label sensor dia adalah A1, A2. Jadi berada A1 berada di kosong, A2 berada di 100 kawasan forward. Okey. Ni pula B2. Okey. Sensor B1, B2, B1 berada di kosong. B1 pun berada di kosong. B2 100 dan kita labelkan sebagai silinder B. Okey. Kat sini kita perlu dekat directional control valve ni kita perlu masukkan actuating dia, iaitu actuating kita guna silinder sebab elektropneumatik kita pakai silinder, dua-dua kita pakai silinder. Okey, silinder. Dan kita perlukan exhaust untuk proses angin itu keluar. Exhaust. Dan exhaust. Okey. Seterusnya kita akan label dahulu untuk solenoid ni. Saya guna Y1. Kat sini saya guna Y2. Kat sini saya guna Y3. Kat sini saya guna Y4. Okey, lepas tu kita boleh buat penyambungan untuk litar pneumatik kita. Penyambungan litar pneumatik. Kita sambung dekat supply. Kita mesti ada supply. Okey. Kita cek sekali lagi label untuk silinder, sensor, solenoid, exhaust, supply. Okey. Seterusnya kita pergi kepada litar elektropneumatik. Litar elektropneumatik kita juga perlu ada supply. Supply iaitu 0 volt dan 24 volt. 24 volt. Okey, kita buat dua lah, senang. Untuk lebih memudahkan lagi senang. Dan saya perlu rotate dahulu. Sebelah sini. Oops. Okey. Rotate. So, saya buat penyambungan untuk 24 volt. Buat penyambungan untuk 0 volt. Okey. Kita adjust sikit. Okey. Saya tarikkan sikit. Okey. Seterusnya, seperti yang kita tengok dekat sekuen kita memerlukan device 2 relay iaitu K1, K2 dan 4 solenoid valve. So kita keluarkan dahulu relay, 2 relay, dan kita masukkan juga solenoid valve, 4 solenoid valve, dan kita labelkan dahulu K1, sini adalah K2. Dan untuk solenoid valve kita perlu ikut lebih mudah, kita perlu ikut dekat sekuen ni. So yang pertama kita buat Y1 dekat A plus Y1, dekat B plus Y3, dekat B minus Y4, dekat A minus kita letak Y2. Y2. Okey. Siap. So kita buat dahulu untuk group 1, K1. Okey.
Kita buat dahulu untuk K1. Seperti yang kita tengok, dia akan bermula berada di push button dan A1. So kita keluarkan dahulu push button dan sensor. Kita guna make switch normally open. Okey, dan litan ni kita memerlukan, untuk kita buat ni kita perlu buat litan latching untuk kita holdkan signal. Function latching adalah untuk kita holdkan signal. So kita perlukan satu lagi make switch. Okey. So kat sini saya labelkan dahulu PB. Kat sini adalah sensor A1. Kat sini adalah K1. Okey. So saya nak buat penyambungan sekejap. Okey. Buat penyambungan sekejap. Okey. Okey, kat sini pun kita perlu sambung sebagai litan latching. Okey. Litan latching ni kita mesti ada pemutus litar. Pemutus litar ni kita ambil di bahagian paling sensor yang paling ujung sekali di dalam grup, iaitu dekat grup 1 mestilah B2 kan. So kita menggunakan break switch iaitu normally close sebagai pemutus litar. Okey. Kita letak dekat sini dan kita label sebagai B2 sebagai pemutus litar. Okey. Kita buat dulu untuk kawal A+ dan B+. Kita pergi kepada Y1 dan Y3. Ini kita selesaikan dahulu di bahagian delay K1. Okey, untuk Y1 ni kita guna PB dan A1. So kita dah ada untuk K1. Kita guna terus switch, make switch K1. Kita just terus sambung untuk K1. Okey. Untuk K1 dan untuk Y3 untuk kita forwardkan B+. So Y3 ni kita kena tambah A2, sensor A2 untuk kita forwardkan B+. So kita ambil make switch juga. Kita letak sebagai A2, sensor A2. So dekat sini kita boleh sambung terus sebab Y1 dan Y3 ni berada di dalam satu grup yang sama. So kita boleh sambung terus dekat K1. Okey. Saya panjangkan sikit lah. K1. Okey. Seterusnya kita buat untuk K2. Kita just copy. Okey. Dan Okey, untuk K2 ni sama juga, kita perlu buat litar latching. Dan K2 ni kita bermula di B2. So kita ambil make switch B2, sensor B2. Sensor B2 dekat K2 kita dah tak guna dah push button.
dia guna dekat K1 saja. So B2 oops, okey, sambung dekat K2, sambung. Dan kat sini pun kita perlukan, kita buat latching juga untuk K2, make switch juga, dan kita label kat sini sebagai K2. Kita buat data latching juga. Dan ada juga apa tu, sebagai pemutus data. Dan untuk K2 pemutus data ni kita ambil kat hujung grup iaitu A1. Okey. Pemutus data A1. So kita guna juga bridge switch pemutus data untuk A1. Okey. Kita letak sini, kita labelkan sebagai A1. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada solenoid relay K2 iaitu Y4 dan Y3. Okey. Yang Y4 adalah proses untuk B retract. So kita boleh guna terus Y4 ni kita boleh guna juga, sama juga dengan dekat K1, kita boleh guna terus switch K2. Kita boleh guna terus K2. Okey. Buat penyambungan K2. Okey, untuk Y2 proses A retract dan dia memerlukan sensor B1. So kita buat sensor B1. Oops. B1 dan kita boleh sambung terus untuk K2 sebab dia berada dalam grup yang sama. Sekejap. Okey. Tarikkan sikit. Okey. Dan okey, kita tak selesai lagi sebab apa? Kalau kita perhatikan di antara B plus dan B minus ni, apabila kita run B plus, kita perlu bagi masa sebelum dia return untuk B minus. So maknanya kita perlu holdkan kejap. So di sini kita guna function relay timer. Relay timer. So kita boleh edit terus. Kita gunakan function timer. So timer, okay, kita guna function timer dan kita labelkan sebagai T1 lah, dan kita ambil lebih kurang 3. Okey, dekat apa yang dekat mana kita nak berhentikan hold tu? Kita nak berhenti dekat B retract. Maksudnya kita holdkan dekat B2 ni, sensor B2. Sebelum dia retract, kita nak holdkan dekat B2. So kita keluarkan make switch B2. Kita buat kat sini B2. Okey, kita buat penyambungan dulu. Kita buat penyambungan untuk B2. Okey, untuk timer ni kita buat penyambungan. Okey, dan okey,
silinder B forward dan sensor B2 ni kita hold kejap. Dan dia akan return balik. Okey, maksudnya B2 forward, dia hold, silinder B forward, dia hold, kita menggunakan function timer dan dia retract. So dekat sini dia hold dekat sensor B2, sebab itu kita tambah B2 dekat timer. Dan dekat dalam group K1 dan K2, dekat bahagian B2 ni, kita tukar label dia sebagai timer T1. Kita tukarkan dia sebab B2 ni tempat yang kita letak timer. Okey, tempat kita letak timer. Okey, kat sini kita boleh cuba data kita sama ada. Okey, dekat sini ada penyambungan. Okey, ada salah sikit penyambungan. Sekejap. So kita tengok T1. Okey, T1 A. Penyambungan dia mungkin tak. Okey, kita sambung. Okey. Okey, kita sambung. Kita letak timer dekat sini. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, nampaknya kita cuba letak kita forward masa okey. Sekali lagi kita tengok silinder B forward, kita guna function silinder B retract, silinder A retract. Okey, nampaknya sikun kita ni berjaya lah untuk letak elektropneumatik. Dan kita boleh check juga sama ada sensor kita ni boleh guna ke tak. Sekiranya sensor kita digunakan beberapa tempat yang dalam masa sama, sebenarnya dia kurang sesuai. Kalau kita guna sekali, dia mudahlah untuk dari segi wiring. Okey, so kita tengok tapi kalau dia guna 2 kali, dia kurang sesuai lah. So kita tengok sensor dekat mana sensor dia guna dekat 2 kali. Kita detect dia A1. Okey, kita dapat detect A1 ni dia menggunakan 2 kali sensor. So benda ni kurang sesuai. So kita boleh gunakan function relay. Kita boleh gunakan function relay. Sekejap. Okey. Saya berhentikan kejap. Okey. Kita guna function relay. Dan kita tambah relay, iaitu kita tambah relay K3. Kita tambah relay K3. Kat sini kita tulis K3. Dan kita ambil max switch. Max switch A1 tadi. A1. Okey. Dia bukan tidak boleh menggunakan 2, cuma dia kurang sesuai. So dekat A1 ni, A1 ni kita boleh ganti dekat K3. A1 ni kita ganti labelkan dia sebagai K3. A1 K3. Kita guna function relay. Okey, kita test data kita. Okey. Push button. Forward. Timer. Retract. Okey. Kat sini berjayalah untuk letak pneumatik kita dengan sekuen A+, B+, B-, A-. Okey, setakat itu saja daripada saya. Maaf kalau ada salah silap.
bahasa, tidak kena bahasa ke apa. So sekian saja daripada saya, Muhammad Mirwazi bin Azhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.